Kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. InsyaAllah pada petang ni kita nak buat ulang kaji seperti yang semua murid-murid tahu. Pada nanti 2 minggu, minggu ketiga naik sekolah kita ada ujian akhir ya, ujian akhir. Okey, kita akan ulang kaji balik tajuk-tajuk yang telah kita pelajari sebelum ini. Ustazah mulakan dengan slot Jawi ya. Okey, untuk slot Jawi, tajuk dia Bidang Jawi Unit 2 Cintai Tulisan Jawi. Okey, yang ni tajuk perkataan tradisi. Okey. Kalau perkataan tradisi itu, kejap ada lagi yang nak masuk kejap ya. So, saya admit dulu. Kalau perkataan tradisi, ia merupakan ejaan lama yang dikekalkan. Contoh dia apa dia Khalif? Cuba sebut contoh dia. Ada. Okay, ada. Ada murid-murid. Ejaan ada macam mana? Alif dah. Okay, alif dal. Okay, seterusnya apa lagi ejaan tradisi? Ejaan apa? Alif fa ya? Alif bukannya alif fa alif. Alif dia ada satu sahaja di awal ya. Okey, kemudian apa lagi contoh perkataan tradisi? Pada, lagi apa dia? Kita je kafiata, bukannya tak alif. Dia tak ada alif di hujung, kafiata. Dia merupakan ejaan lama yang kita kekalkan. Seterusnya apa lagi? Manusia. Bunyinya kalau satu-satu macam maknusi, tapi sebenarnya itu merupakan ejaan lama yang dikekalkan, maknusia. Tak ada alif di belakang. Seterusnya apa lagi contoh ejaan? Daripada. Semua mesti tahu macam mana nak eja perkataan daripada. Seterusnya apa lagi? Tiada. Apa lagi? Manusiawi. Seterusnya apa lagi? Demikian. Apa lagi? Maka. Apa lagi? Jika. Lagi apa dia? Ya. Seterusnya? Lima. Apa dia? Itu. Kemudian apa lagi? Lagi apa dia? Ya. Terusnya? Terusnya? Kepada. Seterusnya lagi. Lagi. Ya. Terusnya. Kalau. Okey. Ustazah harap awak semua ingatlah contoh-contoh perkataan tradisi. Kalau dekat dalam ujian tu selalunya dia akan gariskan perkataan, awak rumikan ataupun jawikan contoh perkataan tradisi. Jadi kena ulang kaji tajuk perkataan tradisinya, memang akan masuk ujian akhir lah. Okey. Ni kata-kata mutiara. Okey, cuba baca. Sesiapa? Siapa yang beriman pada Allah baik. Kita akan pergi ke tajuk yang kedua. Ada 13 tajuk kita nak tengok hari ni. Kita pergi tajuk yang berikutnya. Tajuk adab pula.
Okey, kejap ya. Tengok tajuk adab pula. Tak naik pula dia. Okey, tajuk yang kedua, guruku sayang. Okey, nampak slide Ustazah? Nampak. Adab kepada guru. Okey, cuba bacakan apakah pengertian guru? Guru ialah orang yang mengajar dan disebut juga guru. Ialah orang mengajar pendidikan, pengajaran dan pembentuk orang. Okey, guru ialah orang yang mengajar kita, orang yang mengajar, pendidik, pengajar, pembentuk akhlak, ustaz, ustazah, cikgu, teacher, sir, itu semua adalah guru. Beradab kepada guru ni hukum dia apa dia? Beradab. Hukum dia apa? Wajib. Ingat. Wajib. Hukum beradab kepada guru adalah wajib. Okey, kita tengok adab dengan guru dari sudut perlakuan. Contoh dia apa dia? Cuba baca. Memberikan bantuan ketika guru mengajar. Lagi apa dia? Membantu guru. Lagi apa dia? Mendoakan guru. Lagi dari sudut percakapan. Macam mana percakapan kita dengan guru? Betul. Kemudian apa lagi? Ya, betul. Apa lagi? Memberi salam apabila bertemu guru. Ya, betul. Memberi salam apabila bertemu guru. Dari sudut perasaan, macam mana adab kita dengan guru? Mestilah merendah diri dan tidak sombong terhadap sombong. Bersabar atas tindakan guru. Kemudian bersanggup baik dengan guru. Okey, seterusnya teladani sifat sahabat dan ulama, menghormati guru. Okey, para sahabat tidak berbual bersama mereka. Okey, para sahabat ni tidak pernah langsung berborak-borak sekiranya Nabi Muhammad SAW berada di hadapan mereka. Kalau Nabi tengah cakap, sahabat-sahabat tidak akan sibuk-sibuk menyampuk di hadapan Rasulullah. Sebab apa? Menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai seorang guru. Kemudian membantu guru. Abdullah bin Mas'ud ni sentiasa berkhidmat kepada Rasulullah dengan sediakan kasut dan tongkat. Kalau macam sekarang, ada ke cikgu suruh awak sediakan kasut cikgu, sediakan tongkat cikgu? Tak ada ya. Ini nak cerita zaman Rasulullah. Kemudian bersabar terhadap guru. Ibnu Abbas sanggup menunggu di hadapan rumah gurunya Zaid bin Sabit yang sedang tidur sehingga beliau terjaga kerana hendak menuntut ilmu. Dia tak ada pun nak kejutkan cikgu dia. Dia tunggu sampai cikgu dia bangun. Nak tunjukkan beliau ni sangat beradab kepada guru. Okay, kemudian bersopan dengan guru. Imam Syafi'i menyelak, nak cerita. Kalau kita tu, kalau selak-selak buku kat dalam kelas tu berbunyi kan. Tapi nak cerita Imam Syafi'i ni, dia nak hormat cikgu dia, Imam Malik. Dia selak buku perlahan-perlahan sampai tak dengar langsung bunyi helaian buku itu diselak. Sebab apa? Sebab beliau hendak bersopan dengan guru kerana sangat beradab dengan guru. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan adab terhadap guru. Dari segi individu dapat pahala, guru-guru pun sayang, mudah nak ingat pelajaran. Okey, dari sudut masyarakat jadi berilmu dan penyayang. Kita pun tidak mudah nak terpengaruh dengan gejala yang negatif. Kemudian kepentingan adab terhadap guru dari sudut negara pun maju. Lahir ramai cerdik pandai untuk membangunkan negara. Okey.
Kita pergi tajuk yang ketiga. Okey ya, adab kepada guru ni pun kena baca juga ya. Ini Ustazah go through saja, imbas kembali, ditandakan tajuk adab kepada guru kena baca ya, masuk ujian. Kita pergi kepada tajuk yang ketiga. Tajuk yang seterusnya, okey, ni jiran sepakat mau berkat. Tajuk ni pun akan masuk ujian lah, semua kena ulang kaji. Okey. Tajuk yang seterusnya, jiran sepakat membawa berkat. Okey. Okey, apakah yang terjadi jika kita tinggal sorang-sorang? Mestilah tak seronok, sebab itulah kita perlu ada jiran. Jiran ni siapa dia? Cuba baca bersama-sama. Jiran ialah? Jiran ialah orang yang berhampiran Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Okey, dalilnya daripada Abu Hurairah, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka janganlah menyakiti jirannya. Kalau kita nak digolongkan dengan orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, jangan sekali-kali sakitkan hati jiran kita. Okey, apa dia hak jiran dari sudut perbuatan? Daripada sudut perbuatan, kita kena hormati adat, budaya dan agama masing-masing. Walaupun jiran kita tu India ke, Cina ke, Kristian ke, kita kena hormat. Jangan rosakkan dia punya patung Buddha ke, dia punya tokong sembahyang ke. Biar je, tengok je. Jangan kacau dia. Kemudian jangan sakiti hati jiran. Awak pergi rosakkan pokok bunga dia ke, jangan ya. Kemudian kalau jiran tu sakit, kita kenalah ziarah. Dan hendaklah memberikan pertolongan jika diperlukan. Contohnya apa dia? Kereta dia rosak. Dia nak minta tolong awak hantar pergi hospital ke, terdesak ke. Maka tolonglah sekadar yang mampu. Kemudian kalau kita masak, masaklah lebih sikit bagi jiran. Jiran bau sedap awak masak apa, ayam goreng, ayam bakar tu. Bagilah sikit kat jiran. Kemudian tidak mengganggu ketenteraman jiran. Jangan buka TV kuat-kuat waktu tengah malam sampai jiran kita terjaga. Dan seterusnya saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Kalau dia ada buat salah, kita hendaklah minta maaf. Mungkin dia ada masalah pada hari itu dan mungkin juga beliau nak cepat ke kan. Kemudian hak jiran dari sudut percakapan. Okey, bagi nasihat sekiranya perlu. Kalau dia minta pandangan, minta nasihat, bagilah nasihat yang sesuai. Kemudian kalau dia berjaya dalam peperiksaan ke, dia menang apa-apa ke, kita ucapkan tahniah kepada jiran kita. Kemudian menjaga pertuturan, jangan cakap yang tak elok. Mesti cakap yang elok-elok dengan jiran kita. Kemudian dari sudut emosi, kita hendaklah sangka baik dengan jiran kita. Mungkin ada hari kita tengok jiran kita tu masam saja, kita jangan ingat dia sombong. Mungkin dia ada masalah. Kemudian bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Kalau contohnya jiran awak tu aksiden ke, ada kematian ke, jangan pula awak nak berseronok-seronok. Awak cakaplah takziah, suruh dia bersabar. Awak cuba bersimpati. Jangan pula jiran awak baru kematian ke apa, awak pergi berseronok-seronok pula. Itu namanya tidak simpati. Kemudian mencontohi kehidupan berjiran Rasulullah. Okey, macam mana Rasulullah dengan jiran dia? Rasulullah sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tak pernah sakiti mereka walaupun jiran Nabi itu seorang Yahudi. Okay. Apabila memasak makanan, Rasulullah SAW menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Rasulullah SAW melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kenyang. Kita kenyang, jiran kita lapar, tak baik. Kena bagi sikit makanan dekat jiran kita. Kemudian menghargai jiran.
Rasulullah SAW berpesan agar kita kerap bagi hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Siapa jiran yang betul-betul dekat sebelah rumah kita kanan, sebelah kiri dan sebelah depan. Dahulukan mereka. Tak semestinya kita nak bagi hadiah yang mahal-mahal. Boleh juga bagi mengikut kemampuan kita. Kalau kita masak cekodok hari tu, lebihkanlah sedikit cekodok. Okay, kemudian apakah kepentingan beradab kepada jiran? Okay, dari sudut individu dah tentulah dapat pahala. Okay, kemudian menjamin ketenangan emosi. Kalau kita buat baik dengan jiran kita, jiran pun insya-Allah akan berbaik dengan kita. Jadi hidup kita akan jadi tenang. Tak adalah nak gaduh-gaduh dengan jiran kita. Kemudian memupuk silaturahim, iaitu hubungan pun baik saja. Kemudian kerja yang berat menjadi ringan. Contohnya kalau buat kenduri kendara, kita ajak jiran-jiran kita sama-sama gotong royong. Dan tentulah kita punya kenduri atau majlis jamuan itu akan berjalan dengan lancar. Seterusnya hidup damai dan harmoni dan gejala negatif dapat dibeteras. Dan dari sudut negara, ekonomi negara bertambah baik dan negara maju dan menarik kedatangan pelancong. Kalau negara itu aman, dah tentulah orang luar pun akan suka datang ke negara kita. Okay, dari rumusannya, jiran ialah orang yang mendiami rumah di sekeliling kita, berbuat baik dengan jiran mendatangkan pelbagai kebaikan kepada kita. Okay, baik, kita tengok contoh. Kita tengok tajuk. Okay, tajuk jiran kena baca ya. Okay, tajuk jiran kena baca. Okay, sekarang kita tengok dakwah Nabi. Tak dengar. Ya, tak dengar? Hello? Tak dengar ke? Dengar. Siapa yang tak dengar? Saya dengar cuma sikit-sikit. Oh, sekat-sekat pula. Okey, tak apa. Kita pergi kepada tajuk berikutnya yang keempat. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Tak apa, nanti boleh tengok balik rakaman ya. Okey, tajuk dakwah ni pun masuk juga ujian. Kena tanda. Okey, dakwah Nabi Muhammad. Okey, apa itu maksud dakwah? Okey, dakwah itu menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah serta kembali ke jalan yang benar. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah secara sulit selama 3 tahun. Baginda berdakwah kepada kaum kerabat yang rapat dengannya terlebih dahulu. Selepas itu barulah diperintahkan Allah agar berdakwah secara terang-terangan. Bila nak berdakwah ni, nak bagi tahu perkara yang orang tak pernah tahu, mula-mula dah tentulah kita mulakan dengan orang yang paling rapat dengan kita. Dah tentulah kaum kerabat kita. Kemudian barulah kepada orang luar daripada keluarga kita. Kemudian dakwah Nabi seperti yang telah kita pelajari ada dua, iaitu dakwah secara lisan dan juga dakwah secara perbuatan. Sekejap, saya tengok siapa buka speaker tu. Siapa buka speaker? Okay, dah. Okey. Dakwah ni ada dua cara, iaitu dakwah secara lisan dan juga dakwah secara perbuatan. Dari sudut lidah. Buka balik. Siapa yang buka speaker tu? Tutup lah. Okey, dakwah ada dua cara, iaitu secara lisan dan juga secara perbuatan. Okey, dari sudut secara lisan iaitu perkataan, bagi nasihat, kita bagi tazkirah, peringatan, kita berdialog, kita bercerita dan juga alamak, siapa buka speaker tu?
Puan Nur Aisna, jangan buka speaker Saya berapa kali unmute awak. Berdebat. Kemudian dakwah secara perbuatan iaitu dengan secara ziarah, bagi hadiah, utus surat, hantar utusan dan juga berakhlak mulia. Okey, bagaimana tentangan orang kafir terhadap dakwah Nabi Muhammad? Yang pertama fitnah. Orang Quraisy dia tuduh Nabi Muhammad SAW ni sebagai orang gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad SAW ni pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Dia dah nak sampaikan agama kan? Kemudian pemulauan. Orang Quraisy menghalang aktiviti jual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin termasuk perkahwinan. Tindakan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Pemulauan berlarutan selama hampir 3 tahun. Penyiksaan. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin seperti dijemur di padang pasir dan diletakkan batu yang besar di atas dada mereka seperti yang berlaku kepada Saidina Bilal bin Rabah. Kemudian juga berlaku pembunuhan. Ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dibunuh dengan kejam seperti Saidina Yasir dan Saidatina Sumayyah. Okay, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi tentang kaum Quraisy? Dah tentulah Nabi ni seorang yang sabar. Nabi tak lawan balik. Nabi sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Jadi kalau Nabi ni seorang yang sabar, kita ni sebagai orang Islam hendaklah bersabar dan tabah dalam menghadapi semua cabaran dalam kehidupan. Seterusnya Nabi Muhammad SAW hanya bergantung harap kepada Allah Ta'ala. Nabi ni tak pernah putus asa. Jadi kita pun hendaklah mencontohi Nabi. Tak pernah putus asa dalam hidup. Apa pun kesusahan macam mana sekalipun semuanya kita hendaklah berdoa hanya pada Allah. Berdoa pada Allah, bergantung harap pada Allah. Jangan berharap pada bomoh ke, dukun ke, pokok besar ke, jangan ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat prihatin. Nabi Muhammad ni utamakan keluarga dia dulu dalam berdakwah. Macam tu juga dengan kita. Kalau kita nak tolong kawan-kawan dan orang lain, pastikan kita ni tolong dulu keluarga kita. Okey. Kemudian berjiwa besar. Nabi Muhammad SAW ni tidak pernah berdendam. Jadi kita pun hendaklah mencontohi Nabi, jangan suka berdendam. Orang tu dah kenakan kita, janganlah kita kenakan dia balik. Kita kena jadi seorang yang pemaaf. Kemudian akhlak Nabi dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW sentiasa baik sangka terhadap janji dan bantuan daripada Allah. Nabi Muhammad SAW dia tolak tawaran orang kafir seperti pangkat, harta dan wanita. Orang kafir tu biasalah dia tak bagi Nabi Muhammad SAW sebarkan agama Islam, jadi dia pun tawarkan pangkat, dia nak bagi wanita cantik, nak bagi emas, harta dunia, tapi Nabi tetap yakin Allah Ta'ala sentiasa akan membantu baginda. Baginda tidak akan terpedaya dengan tawaran dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW seorang pendakwah yang penyayang. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif, penduduk Taif ni menolak dakwah baginda dengan mengusir dan mencederakan baginda. Sampailah datang malaikat membuat tawaran kepada baginda untuk binasakan mereka. Tapi Nabi tak nak malaikat binasakan orang itu. Nabi sentiasa berdoa semoga mereka itu menerima taufik dan hidayah supaya menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW seorang yang pemaaf. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Okey, rumusan dia teguh pendirian dan hayati diri. Sekian, terima kasih. Okey, baik, kita pergi tajuk yang berikut ya. Okey, tajuk yang kelima, semuanya ada 14 tajuk Ini baru tajuk yang kelima. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Yang ni pun, tajuk ni pun masuk ujian ya. Kena ulang kaji. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Okey, tajuk ni pun kena baca, masuk ujian. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan fatonah? Okey, apa maksud fatonah? Murid-murid cuba baca. Fatonah bermaksud
Fatona bermaksud bijaksana dan pandai. Nabi Muhammad Okey, terima kasih. Fatona bermaksud bijaksana dan seangkatan dengannya. Okey, keunggulan sifat Fatona Nabi Muhammad SAW dicontohi sewaktu peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Okey, semua orang berebut nak letak balik Hajarul Aswad. Jadi apa tindakan Nabi? Jadi bila semua orang berebut nak pulangkan batu Hajarul Aswad, Nabi pun cadangkan supaya semua pembesar kabilah pegang setiap bucu kain untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Tindakan tersebut dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Dia bagus, dia berebut-rebut nak tolong Nabi. Dia berebut nak tolong Nabi, tetapi macam mana ni, semua berebut nak angkat batu. Jadi Nabi pun letakkan batu tu dekat atas kain, semua wakil kabilah pegang di penjuru bucu kain. Jadi semua secara automatik dapat bantu Nabi untuk memulangkan lagi batu Hajarul Aswad di tempatnya. Kemudian strategi berhijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dia tak pakai jalan yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab. Tapi Nabi guna jalan lain. Guna jalan kecil, jalan sulit, jalan yang telah dibantu oleh Abdullah bin Uraikot. Seorang yang bukan beragama Islam. Kalau kena kejar, dah tentulah kita takkan ikut highway, takkanlah nak ikut jalan yang selalu orang guna, dah tentulah kita ikut jalan dalam, jalan kampung-kampung, jalan yang yang orang jarang lah lalu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Setelah berhijrah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Tindakan Nabi Muhammad SAW itu menjadikan semua muslimin bersatu padu dan digeruni oleh musuh. Kemudian membentuk Piagam Madinah. Apabila Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, Nabi mewujudkan Piagam Madinah yang mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Usahawan yang unggul, Rasulullah SAW merupakan usahawan yang berjaya. Baginda diamanahkan menguruskan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Dengan kebijaksanaan dan kejujurannya dalam perniagaan, Baginda memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. Meneladani sifat Fatona Nabi Muhammad. Nabi ni seorang yang bijaksana untuk meleraikan persengketaan dan menamatkan permusuhan. Okay. Secara rumusannya berusaha untuk mendamaikan persengketaan. Seterusnya, Nabi ni seorang yang jujur, berdikari dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Rentetan itu, kita hendaklah merancang sesuatu dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan dan tugasan. Kemudian, Nabi Muhammad SAW mengukuhkan kesatuan kaum muslimin dan menjadikan mereka bersaudara. Rumusannya, kita hendaklah mengutamakan perpaduan dan kesepakatan. Dan seterusnya, Nabi Muhammad SAW menetapkan peraturan agar hidup sentiasa harmoni dan teratur. Rumusannya, merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhi. Dah buat peraturan, kenalah ikut. Kemudian, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengamalkan nilai murni dalam setiap urusan merupakan rahsia kejayaan Nabi sebagai usahawan. Rumusan, kita hendaklah berusaha gigih dan tekun untuk berjaya. Kemudian, teladani kecerdikan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW untuk tujuan kebaikan. Okey, baik. Pergi tajuk yang berikutnya. Kita tengok tajuk yang ke-6. Okey, bidang ibadah bulan penyucian jiwa ya. Ni tajuk puasa. Okey, tajuk puasa ni pun akan masuk ujian ya. Kena baca. Okey, bulan penyucian jiwa. Okey, tajuk ni masuk ujian jadi semua kena baca. Okey, bulan penyucian jiwa. Okey. Puasa. Puasa itu ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar
hinggalah terbenam matahari disertai dengan niat. Okey, dalil puasa surah Al-Baqarah ayat 183. Siapa buka speaker tu? Okey, hukum puasa wajib umat Islam yang mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Okey, rukun puasa, niat, tidak buat perkara yang membatalkan puasa. Syarat wajib puasa, Islam, baligh, berakal, mampu. Syarat sah puasa, Islam, suci daripada haid, nifas dan wiladah, berakal yakni mumayyiz, bertepatan dengan waktunya. Okay, sunat puasa, bersahur, melewatkan sahur, memperbanyakkan amalan sunat seperti bertadarus, bersedekah dan beriktikaf, menyegerakan berbuka, berdoa sebelum berbuka, berbuka dengan tamar, memberikan makanan kepada orang lain. Apa dia perkara yang membatalkan puasa? Murtad, haid, nifas, wiladah, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka sama ada makan, minum dan sebagainya, muntah dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja, pengsan dan mabuk sepanjang hari, gila walau sekejap, berjimat pada siang hari. Ini suami isteri lah. Kepentingan berpuasa Ramadan dari sudut rohani, mendekatkan diri kepada Allah, melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Dari sudut jasmani, merehatkan organ-organ dalaman. Jelas asyik makan je kan. Apalah salahnya sebulan sekali berpuasa. Kemudian menghindarkan penyakit yang berpunca daripada perut. Perut kita ni perlu rehat. Asyik makan je hari-hari. Kemudian mengikis sifat kedekut dan sombong. Mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir. Menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Puasa ialah amalan wajib umat Islam yang memberikan banyak kebaikan. Melalui puasa, umat Islam dapat membentuk akhlak yang mulia. Okey, baik. Nanti baca ya ulang kaji tajuk bulan penyucian jiwa. Okey, baik. Kita pergi tajuk yang berikutnya, menyambut seruan ilahi. Okey, tajuk ni pun kena baca. Okey, ada dekat dalam ujian ya tajuk ni. Menyambut seruan ilahi, iaitu azan dan iqamat lah ni. Ini tajuk tentang azan dan iqamat, kena baca ya. Okey, azan ialah lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Kalau dengar bunyi azan, maksudnya dah masuk solat fardu waktu berikut. Okey, ini adalah contoh lafaz azan, jawab azan. Okey, lafaz azan, lafaz azan. Okey, lafaz azan. Kalau lafaz azan tu selalunya kita sebut 2 kali. Tapi kalau lafaz iqamat tu sekali saja kita sebut. Iqamat ialah lafaz yang disyariatkan oleh Islam yang diucapkan bagi menyeru umat Islam mendirikan solat. Okey, kalau azan tu menunjukkan dah masuk waktu solat. Okey, kalau kita iqamat maksudnya kita dah nak bersedia untuk terus solat. Okey. Ini lafaz iqamat, nanti murid-murid boleh baca, ulang kaji. Okay. Kemudian adab azan dan iqamat. Apa dia adab azan dan iqamat? Okay, bagi muazzin iaitu orang yang nak azan, orang yang nak melaungkan azan. Mana adab orang sebelum melaungkan azan? Dah tentulah dia kena azan tu menghadap kiblat. Lepas tu suci daripada hadas kecil dan hadas besar, kemudian dalam keadaan berdiri. Okay, semasa laungkan azan iqamat tu, memalingkan muka ke arah kanan pada lafaz hayya 'alas solah dan ke kiri hayya 'alal falah. Kemudian menyambut kalimah azan dengan tenang, menyebut as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali semasa azan subuh. Ingat, masa azan subuh saja ada as-salatu khairum minan naum ya. Okay, solat subuh saja. Kemudian menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah secara perlahan sebelum melaungkannya. Kemudian adab selepas azan dan iqamah, selawat ke atas Nabi dan berdoa.
Bagi kita, orang yang dengar azan dan iqamat, apa adab kita? Diam dan dah tentulah kena jawab lafaz azan dan iqamah. Kemudian bila dengar laungan qad qamatis solah, kita hendaklah menjawab aqamahallahu wa adamaha ketika iqamat. Okay, adab selepas azan dan iqamat, kenalah berdoa dan kepentingan azan dan iqamat berdisiplin dan sentiasa menepati masa, bersatu padu dan saling memahami. Masyarakat sentiasa mengingati Allah dari sudut agama, syiar Islam, memaklumkan kepada muslimin tentang masuknya waktu solat, mendapat pahala bagi muazzin dan orang yang menjawab azan, seruan untuk muslimin bersegera solat berjemaah di masjid ataupun surau. Kegunaan azan selain solat, ketika ditimpa musibah, menyambut kelahiran anak, meredakan ketakutan dan juga sebelum memulakan musafir. Okey. Tengok tajuk berikut dia. Okey, baca ya. Tajuk azan iqamat ni ada di dalam ujian. Kita tengok tajuk nifaq. Seterusnya tajuk nifaq. Okey, tajuk nifaq pun kena tanda, kena baca. Masuk dalam ujian. Okey. Bidang akidah unit 4 tajuk nifaq. Okey. Okay, baik murid, cuba baca apakah maksud nifaq? Nifaq ialah menzahirkan keimanan dan menyembunyikan keimanan. Bila buka mic. okey, menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Okey, mulut kata beriman tapi perangai rupanya tidak beriman. Okey, hukum munafik, nifaq ataupun munafik tu, orang munafik tu samalah. Hukum nifaq atau jadi orang munafik itu adalah haram. Sebab apa? Allah memberikan ancaman terhadap golongan yang munafik. Okey, firman Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Munafik ni lebih kurang kepada talam dua muka lah. Cakap lain tapi sebenarnya perangai lain. Kemudian daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda tanda munafik tu ada 3. Orang-orang munafik ni apa ciri-ciri dia? Maksudnya bila dia cakap dia dusta. Dia cakap suka cakap bohong. Tu ciri-ciri orang munafik. Lepas tu kalau dia janji nasib tak tunaikan janji. Dia seorang yang mukir janji. Lepas tu bila dia beri amanah dia hianati. Suruh simpan barang lepas tu dia pergi hilangkan. Dia pergi rosakkan. Itu contohnya. Kemudian jenis munafik ni ada berapa? Ada 2. Nifaq i'tiqad, nifaq amalan. I'tiqad ni tidak beriman dengan ajaran Islam namun pura-pura seperti beriman dengannya. Dia cakap dia beriman tapi sebenarnya dia tidak beriman. Kemudian dari segi amalan perbuatan itulah dia bernipu, dia mukir janji, dia hianati amanah. Kemudian faktor yang mendorong seseorang tu nifaq atau seseorang tu jadi munafik sebab apa? Sebab iman lemah kerana selalu melupakan Allah. Kemudian tak jujur dan suka melakukan khianat dan kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah. Kemudian haloboh iaitu tamak dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Dah tamak kan? Semua orang punya dia nak. Kemudian apa perkara yang menyebabkan seseorang itu nifaq ataupun menjadi munafik? Iaitu apabila bercakap dia berbohong. Apabila dia berjanji dia tak tunaikan, dia mungkir. Bila diberikan sesuatu amanah dia hianati. Kemudian apa kesan nifaq ataupun munafik dalam kehidupan? Dari sudut individu, dibenci masyarakat, tak ada kawan, dia hilang kawan, dia rasa resah, takut. Dari sudut masyarakat, melemahkan perpaduan dan kesatuan, sentiasa berbalah dan bergaduh, hilang nilai dan akhlak bermasyarakat, hilang rasa kasih dan sayang, tiada hormat menghormati sesama anggota keluarga dan timbul perasaan curiga. Dari sudut negara, berlaku jenayah, penindasan dan kezaliman, umat mundur dan lemah dan mudah dikuasai dan dijajah. Okey. Kejujuran membawa kebahagiaan dan ketenangan. Jadi kita hendaklah hindari sifat munafik. Okey. Baca ya tajuk nifaq ni, keluar soalan.
Okey, seterusnya kita pergi tajuk kufur. Okay, kufur ya. Okay, kufur pun kena baca, keluar soalan. Okay, kufur. Unit 3, tajuk kufur. Kufur. Apa itu maksud kufur murid-murid? Cuba baca. Kufur itu apa maksud dia? Maksudnya mati dalam keadaan Kekurangan bermaksud tidak Mati dalam keadaan kufur bermaksud maksud tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Nabi dan Muhammad SAW. Okey, maksud kufur itu ialah tidak percaya atau tak beriman kepada Allah. Dia tak percaya pada Allah, dia tak percaya pada Nabi. Itu ialah maksud kufur. Kemudian, apa hukum kufur? Hukum kufur apa dia murid-murid? Hukum kufur adalah sesat dan berdosa ya. Dia sesat dan berdosa. Okey, jenis kufur, kufur iktikad iaitu pegangan. Dia tolak pegangan tu dekat mana? Di dalam hati ya. Iktikad ni pegangan ni dalam hati. Mulut kita mungkin boleh cakap lain tapi hati kita Allah tahu apa yang hati kita cakap, percaya. Menolak dan menafikan ajaran Islam. Mulut kata saya orang Islam tapi dalam hati aku tak suka Islam, aku bukan orang Islam. Kan Allah tahu apa yang hati kita cakap. Tak boleh macam tu ya. Okey, kalau iktikad menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya tak percaya Nabi. Kat mulut, kat luar cakap saya percaya Nabi Muhammad tapi dalam hati saya tak percayalah Nabi. Nabi bukannya ada pun. Tak boleh ya. Tak boleh macam tu. Kufur amalan, perbuatan. Menggunakan nikmat kurniaan dengan cara yang salah dan berdosa. Contohnya, gunakan duit poket untuk berjudi. Okay, mak ayah kita bagi duit, kita pergi berjudi. Beli nombor ekor. Tak boleh. Itu namanya kufur amalan. Kemudian, faktor yang mendorong kekufuran. Tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Ni dia tak belajar agama Islam lah ni. Seterusnya, menuruti hawa nafsu, ikut sangat keinginan. Kemudian lemah pegang agama dalam kehidupan, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Okey, kesan kufur apa dia? Okey. Banyak kesan kufur, nanti boleh baca ya dekat dalam teks tu. Okey, apakah tindakan menjauhi kufur? Pertama, jaga amal dan ibadah kita. Yang penting solat jangan tinggal, baca Al-Quran setiap hari. Saya perlulah sentiasa melipat gandakan amalan dan saya tabah dalam menuntut ilmu. Kemudian sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman. Saya mengamalkan doa ini bermaksud wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dan agamaku. Kemudian sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Saya sentiasa menghadiri majlis ilmu dan saya hendaklah selalu mendampingi guru. Kemudian mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Saya perlu sentiasa bermuhasabah. Kita perlu apa? Muhasabah, tengok balik cermin diri kita. Apa salah kita, silap kita pada hari ini. Apa yang perlu kita perbaiki pada hari ini. Saya hendaklah bersikap sederhana dan bersyukur. Kemudian rumusan kufur ialah satu dosa besar yang membawa kepada kesesatan dan kerosakan iman. Kita perlulah menjauhi perkara yang membawa kekufuran. Okey, baca ya tajuk kufur ni masuk ujian. Okey, baik, kita teruskan lagi dengan tajuk yang berikutnya. Okey, utusan yang mulia. Ini pun kena baca, masuk ujian ya. Utusan yang mulia. Okey, tajuk ni pun tanda dalam buku akan masuk ujian kita. Okey. Okay, Nabi dan Rasul. Okey, baik murid-murid, cuba bacakan apakah maksud Nabi.
Ialah ialah seorang lelaki yang ialah seorang lelaki yang pada orang lain, menyampaikan kepada orang lain. okey. Baik, bagus. Apakah maksud Rasul? Rasul ialah ialah seorang lelaki pada orang lain. okey, good. Bagus. Seterusnya, cuba bacakan nama-nama Nabi. Baca murid-murid nama-nama Nabi. Okey. Ada berapa Nabi? 25. 25 Nabi. Yang warna hijau tu kenapa ya? Warna hijau tu Rasul apa namanya? Rasul Ulul Azmi. Ya, good. Bagus. Pandai. Okey, cuba bacakan apa itu Rasul Ulul Azmi. Para rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi ujian dalam kesalahannya. Mereka ialah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad SAW. Okey, baik. Peranan Rasul, cuba bacakan apa dia? Menyampaikan wahyu Allah membimbing manusia dan supaya Apa lagi? mendidik manusia berakhlak, menjelaskan cara hidup yang diridhai Allah. Apa lagi? Mengajarkan cara beribadah yang sempurna. menjadi contoh teladan kepada manusia. Contoh teladan kepada manusia. Okey, apakah kepentingan beriman kepada para rasul? Cuba bacakan. Mencintai dan menyayangi Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Okey, lagi apa dia? sentiasa berakhlak mulia, melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, miskin dan sungguh-sungguh melakukan ibadah. Okey, baiklah. Apakah tindakan sebagai bukti Melaksanakan setiap perintah Allah dengan tekun, menjauhi dosa tindakan sebagai bukti dalam surah Al-Rasul, menjadikan segera Nabi Muhammad sebagai Okey, tindakan sebagai bukti keimanan kepada Rasul, tekun dan cekal dalam berilmu, sabar dalam setiap ujian yang melanda. Okey, apa lagi? Mencintai Rasul, beramal dengan Rasul terbaik dan berlawat kepada Rasulullah. okey, apa lagi? Menjaga masa
Tidak membuang masa dengan sia-sia. Berdakwah kepada orang lain. Mengajak rakyat untuk bersama mengamalkan ajaran Muhammad. Okey, rumusannya Rasul Rasul utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk untuk memasuki akan berjaya dunia akhirat. Sekiranya mengikuti ajaran Akan yang berjaya di dunia dan akhirat. okey, baca ya. Tajuk utusan ni. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok tajuk memuliakan tetamu. Okey, 4 tajuk lagi. Okey, tajuk berikutnya semua kena ulang kaji. Memuliakan tetamu. Tajuk hadis ya. Okey. Adab dengan tetamu. Yang pertama kena sambut tetamu yang datang ke rumah kita dengan mesra, jangan masam-masam, jangan marah-marah. Kemudian kita hendaklah memberi salam dan bertanya khabar tetamu kita. Bunyi apa tu? Cuba tengok jap. Aku buka speaker tu. Okey, kemudian hendaklah menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Bila tetamu datang rumah, jangan pula kita, jangan pula kita bawa tetamu kita dekat tempat yang sempit ke tempat yang busuk kat rumah kita. Letaklah tetamu kita dekat tempat yang paling bersesuaian ya. Okey, kemudian sediakanlah juadah ataupun hidangan seadanya yang kita mampu. Kalau kita masak, ya? Tak dengar. Hello, dengar ke? dengar. Kemudian menyediakan juadah. Dengar. Sediakan Tak dengar. Okey, dah tutup. Ustazah je cakap yang lain tak payah cakap. Kemudian hendaklah menyediakan makanan kepada tetamu kita mengikut kemampuan kita. Kalau kita masak Maggi, sediakanlah Maggi kepada tetamu kita. Kalau kita buat cengkodok, sediakanlah cengkodok kepada kita punya tetamu. Kemudian memberikan layanan yang baik dan ikhlas. Jangan pula menunjukkan muka yang terpaksa. Apakah kepentingan memuliakan tetamu? Ustazah tak dengar. Tak dengar? Tak dengar pula. Kat sini Ustazah dah penuh dah speaker. Okey. Okey, kepentingan memuliakan tetamu. Okey, dengar ke? Pertama, mendapat, jangan buka speaker. Mendapat pahala, kemudian masyarakat pun suka kita dan seterusnya mengeratkan hubungan silaturahim dan akhirnya menunjukkan kita ni seorang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga tersemai kasih sayang antara kita dan juga semua jiran kita. Rumusannya, menjaga adab dengan tetamu merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW dan dituntut oleh orang Islam. Baik. Kita tengok lagi tajuk yang berikutnya. Ada 3 lagi ya. 3 lagi tajuk.
Okey, seterusnya tajuk Qalqalah. Okey, Qalqalah ni pun masuk ujian. Okey, sila baca. Okey, seterusnya kita pergi kepada tajuk Qalqalah. Okey, Qalqalah. Huruf Qalqalah qaf, ta, ba, jim, dal ataupun ringkasannya nak senang ingat Qutbu Jadin. Terdapat dua jenis qalqalah, satu qalqalah sughra, qalqalah kecil dan satu lagi qalqalah kubra, qalqalah besar. Okey, kita tengok huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Bila qalqalah sughra maksudnya huruf qalqalah itu bertanda mati dan berada di mana? Di tengah-tengah kalimah. Tetapi kalau qalqalah kubra, huruf qalqalah itu terletak di hujung ayat. Contohnya qaf. Bitaqwa. Ingat huruf qalqalah tu qaf yang bertanda Ustazah mati. tak dengar. Tak dengar? Tak. Eh, Hello, 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 hello. Hello, Ustazah dengar je suara awak. Dah. Ustazah punya speaker dah penuh. Ustazah tak dah. dengar. Hello. 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 Okay, Ustazah punya speaker dah full dah tu. Siapa semua senyap? Hello, 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 hello. Saya dengar dengan jelas. Dengar ya. Okey. Okey. Okey, kalau seterusnya huruf ta, Bakci dakak tu. ta yang bertanda mati di tengah kalimah mutla'i itu merupakan qalqalah sughra. Tetapi kalau ta di hujung kalimah asrat, dia akan jadi qalqalah kubra. Ustazah, Ustazah cakap apa Ustazah? Dia Hello. Jangan buka speaker Okey, seterusnya kalau huruf ba yang bertanda mati di tengah kalimah Tak boleh tukar background ke? Itu merupakan qalqalah sughra, qalqalah kecil. Tetapi kalau ba, qalqalah itu berada di hujung kalimah al-bab, ia menjadi qalqalah besar, qalqalah kubra. Kemudian huruf jim yang bertanda mati di tengah kalimah tajri itu merupakan qalqalah sughra, qalqalah kecil. Tetapi kalau huruf jim itu berada di hujung kalimah, hujung ayat, dia jadi qalqalah besar iaitu qalqalah kubra. Azwaj. Dan akhir sekali huruf dal yang bertanda mati di tengah kalimah falyad merupakan qalqalah kecil, qalqalah sughra. Tapi kalau dal itu berada di hujung kalimah, hujung ayat dia akan menjadi qalqalah kubra besar. Al-Hamid. Okey. Ingat huruf qalqalah qaf, ta, ba, jim dan dal. Okay. Qalqalah sughra merupakan lantunan dan detakan perlahan yang berlaku ketika menyebut huruf qalqalah bertanda mati di tengah kalimah yang dibaca ketika bersambung. Contohnya yaqbalu. Qalqalah kubra atau qalqalah besar merupakan lantunan dan detakan kuat yang berlaku ketika memberhentikan kalimah yang mengandungi huruf qalqalah di akhir kalimah. Okey, nanti boleh ulang kaji ya. Ingat tajuk qalqalah ini kena baca masuk ujian. Okay, seterusnya kita tengok dua lagi tajuk. Dah nak habis dah. Tadabbur membaca surah Al-Ikhlas. Okey, tinggal dua tajuk lagi. Okay, dua tajuk lagi ya. Okey. Tajuk dia ialah membaca surah Al-Ikhlas. Ustazah, saya tak dengar Ustazah. Hello. Dengar tak? Okey, tajuk seterusnya ialah membaca surah Al-Ikhlas.
membaca surah Al-Ikhlas. Tak sangkut lagi ke? Tak masuk slide lagi. Okey, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad. Okey, untuk surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad ni awak mesti tahu apa maksud dia. Nanti dia akan keluar ayat, dia tanyalah apa isi bagi itulah. Apa maksud dekat dalam ayat tu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Esa. Allahu Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad, ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Okay, surah Al-Ikhlas surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandinginya. Surah Al-Ikhlas ni merupakan surah yang ke-112 di dalam Al-Quran, mengandungi 4 ayat. Surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan di Mekah. Apa tuntutan surah ini? Ayat Qul huwallahu ahad, tuntutan dia meyakini Allah Maha Esa, ikhlas dalam ibadah, membanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Kandungan surah Al-Ikhlas, Islam itu agama tauhid. Okay, ingat apa dia punya isi penting dalam surah Al-Ikhlas ni? Allahu Samad, tuntutan dia memohon pertolongan tu hanya pada Allah sahaja. Hindari diri daripada perasaan putus asa, bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Okay, kandungan surah Al-Ikhlas, Allah tempat meminta pertolongan. Lam yalid wa lam yulad, merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya, yakin Allah Maha berkuasa dan tidak perlu pasangan dan keturunannya, mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, meyakini Allah memiliki sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan, bersyukur atas nikmat kurniaan Allah, menginsafi kelemahan diri. Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Okay, kepentingan surah Al-Ikhlas menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah, menjauhkan diri kita daripada perbuatan syirik, sentiasa berdoa kepada Allah. Satu kali bacaan surah Al-Ikhlas ni seolah-olah kita baca satu daripada 3 keseluruhan Al-Quran. Kemudian diampunkan dosa oleh Allah dan ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Okay, secara rumusannya kita hendaklah percaya dengan penuh keyakinan akan keesaan Allah. Okay, baca ya, surah Al-Ikhlas ni ada dalam ujian. Okay, 2 lagi. Okay, tajuk terakhir ya. Last dah ni. Saya tak dengar apa-apa. Tak dengar? Saza dah full. Okay, dengar tak? Semua dengar tak yang lain? Dengar. Saya dengar. Kita awak lah tu. Saza dah habis kuat dah ni cakap dia ni. Saya dah buat habis. Tak apa, nanti boleh dengar rakaman je. Okay, ni tajuk yang terakhir. Okay, tajuk yang terakhir. Okay, menghafaz surah Al-Qari'ah. Okay, awak kena ingat surah Al-Qari'ah ni mungkin dia akan kita sambung-sambungkan. Okay, cuba baca beramai-ramai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, Sadaqallahul Azim. Okey, terima kasih. Al-Qari'ah, Adraka, wa amman mawazinuh. Okey, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي Narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Okay, semua kena ulang kaji surah Al-Qari'ah. Mungkin soalan yang keluar tu dia minta sambung ayat di si tempat kosong. Okay, cuba baca apakah perkataan yang tak akhir. Berusaha Okay, kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai apa dia? Kejayaan. Okey, jadi semua dah berada di rumah masing-masing sekitar Putrajaya ke ni? Ke masih berjalan-jalan lagi? Saya kat Berada jauh dari tengah makan. Saya di kampung. Saya di kampung. Hurrah. Saya kat Okay, jadi awak semua boleh tengok rakaman. Ustazah akan up balik rakaman ini. Nanti naik sekolah pun kita akan ulang kaji juga. Ada 14 tajuk yang murid-murid kena ulang kaji yang akan memang confirm akan masuk ujian lah 14 tajuk ni. Jadi untuk cuti sekolah ni boleh dengar dulu rakaman yang Ustazah Rahmawati yang dah buat. Ustazah dah dengar. Okay, nanti bila naik sekolah kita akan pergi satu-satu tajuk ni ya. Okay, kita ulang kaji. Untuk cuti ni dengar je rakaman Ustazah Rahmawati ni ya. Boleh ya semua murid-murid? Boleh. Baik. Ustazah nak semua buka kamera. Ustazah nak ambil gambar. Semua buka kamera. Ustazah, kamera saya rosak, Ustazah. Siapa yang boleh buka kamera dah? Kamu nanya. Ustazah tak pakai tudung. Pakailah tudung. Pakailah tudung. Kamu nanya Tapi namanya. Kamera saya tak boleh on. Dah tumit kali dah. Buatnya. Mana aku tekan? Satu kan. Okey, cuba buka kamera. Siapa yang ada tudung tu yang berpakaian sopan yang boleh buka kamera? Okey, sedia? Saya berpakaian sopan tapi tak pakai tapi kamera rosak. Okay, tak apa. Okey, sedia. 1, 2, 3. Tidak. Ustazah kopi dulu. Okay, belum lagi. Peace je. Okey, lagi. Sedia. Okey, semua peace. Peace. 1, senyum. 1, Ni shot gambar 2, saya. 3. Cantik. Okay, lagi sekali senyum. Okay, gaya bebas. Gaya bebas. Saya nak screenshot juga. 1, 2, 3. Ciklik. Ha? Okay. Saya tengah dekat angka saya bila.
Okey, terima kasih semua. Nanti kita jumpa next sekolah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.